Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis ceramah pada malam ini, yang saya muliakan Lieutenant Colonel, mana yang Lieutenant Colonel? Saudara Lieutenant Colonel, nama penuh pun saya tak ingat, oh maaf. Saudara Lieutenant Colonel Nazri, ya, maaf ya. Yang saya muliakan yang Ketua PAS kawasan, yang saya muliakan Datuk Seri Niza selaku Timbalan Pesuruhjaya PAS 1 Negeri Perak, rangkap ahli Parlimen Cik Gantang, dan juga DUN kawasan Pasir Panjang. Yang saya muliakan sahabat-sahabat saya, saudara MP Shanmugam, saudara Dr. Shanmugam, Ketua dan Timbalan Ketua, pimpinan PAS, pimpinan PKR dan DAP di kawasan Setiawan, Pasir Panjang dan juga Lumut ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya dapat bersama-sama di Pasir Panjang dengan rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat PAS khususnya dalam usaha kita untuk merampas semula negeri Perak, insya-Allah, dan juga untuk kita mengambil alih Putrajaya setelah UMNO gagal memerintah Malaysia selama 54 tahun. Dan malam ini hujan, dan hujan pun agak lebat ya, dan masih belum berhenti. Daripada Kuala Lumpur lagi hujan tadi saya bertolak. Tapi semangat yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan begitu tinggi sekali. Dan ini adalah petanda yang baik, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan dalam perjuangan kita ini. Kalau begini semangatnya berterusan, ya, walaupun hujan, berpayung dan bersejuk pada malam ini. Saya nak menceritakan malam ini di antara perkara yang hangat ialah rakan karib saya, Profesor Abdul Aziz Bari, hari ini menjadi orang yang sedang diburu oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dengan agensi-agensi UMNO seperti Suruhanjaya Media dan Komunikasi, Polis Diraja Malaysia, dan juga media sendiri, Akhbar Utusan Malaysia, Berita Harian dan TV3. Sebabnya mudah saja. Profesor Abdul Aziz Bari, seorang tokoh perlembagaan Malaysia yang tak asing lagi, anak murid Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim daripada Universiti Islam Antarabangsa tempat saya kerja dulu, merupakan seorang tokoh akademik yang berani bercakap kerana benar. Qulil haq walau kana murra, kata Rasulullah. Bercakap dengan benar walaupun pahit. Dia tak menyentuh Sultan Selangor. Dia tak kata apa-apa pada baginda Sultan Selangor. Dia tak menunjukkan ketidaksetiaan kepada Sultan Selangor. Betul ataupun tidak, tuan-tuan? Dia hanya bincang dari sudut perlembagaan yang dia faham dalam konteks apa yang telah berlaku dalam isu kononnya ada anak-anak gadis Melayu yang dikristiankan oleh gereja di UMC itu. Jadi dia bercakap tidak sama sekali menyentuh batang tubuh Tuanku Raja Selangor yang menjadi ketua agama negeri yang menjaga Maiz dan Jaiz. Tapi malang sekali di Malaysia ini, ya, apabila seorang ahli akademik yang bercakap kerana untuk menegakkan keadilan, membela orang yang patut dibela, menegur perkara yang patut ditegur, nah hari ini dia sudah menjadi mangsa dan digantung jawatannya dan tak dibenarkan masuk ke dalam kampus Universiti Islam Antarabangsa.
Jadi tengah hari tadi Ketua MK yang juga bekas Presiden Persatuan Mahasiswa Islam, Mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa, Tuan Samsul Iskandar, tak boleh masuk kampus UIA dan dia dihambat oleh polis, dihambat oleh pegawai keselamatan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah Nur Izzah naib Presiden PKR bersama Tian Chua naib Presiden dapat masuk, terlepas masuk dalam keadaan kelang kabut pegawai keselamatan nak tangkap Samsul Iskandar. Tian Chua dengan Nur Izzah, dua-dua ni badan kuat, terlepas masuk. Jadi terlepas masuk tu alhamdulillah lah, sebab pelajar-pelajar menyambut ketibaan pemimpin Pakatan Rakyat dengan tepukan yang gemuruh. 1,500 orang lebih lepas main jemaat, pelajar lokal dan antarabangsa. Puas hati kita hari ini dalam keadaan UMNO dok kongkong mahasiswa tak boleh bercakap, ya, kerana aku dan sebagainya. Dan rektor baru, kawan saya juga, Profesor Zaleha, kawan baik Aziz Bari, pun tak berani turun. Cuma timbalan Naib Chancellor yang berani turun untuk ambil memoranda. Tapi hari ini jelas bahawa pelajar-pelajar dan para ahli akademik di universiti tempatan begitu kuat sekali menyokong perjuangan Profesor Abdul Aziz Bari. Ini tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi insya-Allah suatu kemujuran, satu pertolongan Tuhan untuk membuka mata rakyat, termasuklah kita harap orang Melayu di kampung, betapa dahsyatnya kongkongan UMNO Barisan Nasional. Bukan saja dalam bidang media, bahkan mereka nak kongkong kebebasan perorangan ahli akademik untuk bercakap dengan benar dalam menangani isu-isu yang sedang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Inilah sebabnya kita katakan bahawa dalam buku jingga, kalau kita memerintah, insya-Allah bukan saja ISA, OSA, kita akan hapuskan akta AUKU, akta University dan College yang selama ini mengongkong minda dan minda pelajar dan mahasiswa. Kalau kita dapat kuasa, insya-Allah dengan izin Allah di Putrajaya ini, kita akan hapuskan akta ini. Sebab hari ini pun sebenarnya saya juga datang daripada universiti, UMNO dan Barisan Nasional sudah melemahkan, sudah menjadikan universiti, tenaga akademik yang pelajar hari ini lemah sekali. Tiba-tiba orang macam Ibrahim Abu Shah, bekas rektor UiTM, muncul kononnya nak menjadi wira Islam. Besok himpunan 1 juta, yang dikatakan 1 juta di Shah Alam. Yang di sebelah Yusri itu, ya, orang kuat pembela ialah Ibrahim Abu Shah. Ibrahim Abu Shah ini lebih UMNO dari UMNO lagi. Seorang rektor yang lebih UMNO daripada UMNO lagi, yang mengikat, yang mengongkong, yang sentiasa mencari jalan untuk mengkembirikan mana-mana pensyarah yang dikatakan sebagai penyokong kepada pembangkang. Nah, besok tiba-tiba dia nak muncul sebagai tokoh ataupun wira Islam. Kita ucapkan selamat datang kepada YB Ngah, ya. Sebagai tokoh Islam kononnya, walau kita tahu siapa Ibrahim Abu Shah itu. Dia lebih Melayu dari Islamnya, ya. Dan oleh kerana saya dah menyebut tentang himpunan besok, PAS dan PKR dah buat pendirian, kita tidak akan mengambil bahagian dalam perhimpunan besok. Sebab perhimpunan besok, kita tahu di belakangnya siapa. Di belakangnya adalah UMNO perkasa yang kononnya nak mempertahankan akidah umat Islam. Saya memang juga orang Islam, saya memang sentiasa mempertahankan akidah orang Islam, diri saya, keluarga saya. Tetapi saya tidak yakin kalaulah ada masalah di kalangan orang Islam dan penganut agama lain seperti Kristian, bukan dengan cara untuk kita diperalatkan oleh UMNO dan perkasa dalam perhimpunan yang kononnya akan hadir besok dikatakan puluhan ribu.
Ya, saya tak nafikan bahawa memang ada kemungkinan orang Islam yang masuk Kristian kerana kelemahan-kelemahan daripada jabatan agama, majlis agama Islam, lembaga zakat. Kerana orang-orang ini adalah seperti orang-orang yang kena penagih dadah ataupun yang kena AIDS, di mana pertubuhan Kristian lebih banyak menawarkan kebajikan daripada pertubuhan Islam. Mungkin juga mereka tak masuk Islam lagi, cuma mereka ambil wang. Tetapi saya juga tidak bersetuju dengan pandangan Mufti Perak yang katanya 250,000 Islam masuk Kristian. Kalau 250,000 orang masuk Kristian, tuan-tuan dan perempuan, dah banyak je gereja di beberapa buah kawasan dalam negara kita ini. Saya bersetuju sangat dengan pandangan Mufti Juanda daripada Perlis yang menyaksikan, yang merasa ragu dengan angka 250,000. Tetapi yang pokoknya bisu, bukan kita berpandangan ya bahawa perhimpunan ini adalah diperalatkan oleh UMNO kerana UMNO nak mencari tali hayat. Mereka tak ada lagi isu yang boleh mereka nak mainkan sentimen untuk orang Melayu kecuali isu agama dan isu bangsa. Betul ataupun tidak, tuan-tuan? Isu agama yang mereka main sebab mereka tahu. Jadi akhbar Utusan Malaysia memang membesar-besarkan dalam beberapa hari ini. Tapi apabila saja PAS tarik diri, kelang kabut Utusan Malaysia. Kelang kabut Menteri Agama Khair Jamil. Jamil Khair, saya selalu tukar nama dia. Kelang kabut mereka. Tapi oleh kerana sahabat kita Saudara Azmi Hamid nak jalankan juga dan dia kata dia boleh kawal orang UMNO, kita tengoklah besok apa yang akan terjadi. Tapi orang perkasa tentu ramai turun besok. Dan kita harap pihak keselamatan negara, polis yang cepat-cepat bagi permit. Kalau perhimpunan daripada pembangkang, payah nak dapat permit. Betul tak? Adil tak, tuan-tuan? Adil ke tak adil? Kalau perhimpunan yang ditajak oleh UMNO dan NGO UMNO cepat dapat, adilkah, tuan-tuan? Inilah yang Rasulullah kata dulu. Zaman jahiliah dulu, orang yang buat jahat, tapi mereka ini adalah orang-orang yang mulia-mulia, orang yang tinggi pangkat, tinggi kedudukan, dilepaskan. Orang bawah yang mencuri, orang itu yang kena hukuman. Karena itu Rasulullah pun baca sebuah hadis yang menyatakan, ya Fatimah, lau tasriqi laqata'tu yadaiki. Wahai Fatimah, kalau kamu mencuri, aku akan potong tangan kamu. Hadis itu datang karena Rasulullah nak kiaskan bagaimana zaman jahiliah dulu. Orang besar-besar buat jahat, lepas. Orang yang kecil-kecil, ikan bilik, buat jahat, kena. Ini tak adil namanya. Sedangkan pembangkang, bila kita nak buat perhimpunan yang sah, bersih, Perdana Menteri Najib Tun Razak pun dah bagi tahu bahawa boleh buat di Stadium Merdeka, tiba-tiba dibatalkan. Polis minta kita buat di Stadium Shah Alam. Sebab mereka lihat kalau buat di Stadium Shah Alam, dunia tak tahu. Senang mereka kawal. Kalau buat di Stadium Merdeka, seluruh dunia tahu kerana di dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Kita pun tak dapat permit. Tapi Alhamdulillah, bersih, mengejutkan UMNO dan Barisan Nasional, mengkucak-kacirkan kedudukan Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri, hatta di dalam kalangan orang atasan UMNO sendiri yang mempersoalkan kewibawaan Najib Tun Razak dalam menangani krisis bersih pada waktu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi yang boleh kita bicarakan pada malam ini. Barangkali sebelum Datuk Sri Niza dengan YB Ngah, saya nak ulas sedikit tentang bajet ataupun belanjawan Najib. Ini adalah belanjawan gula-gula untuk pilihan raya. Raya mungkin berlaku bulan 11, mungkin berlaku bulan 12, mungkin berlaku bulan 1, mungkin berlaku bulan 2, mungkin berlaku bulan 3. Atau kalau mengikut Mahathir, kalau boleh biarlah sampai edah Barisan Nasional yang habis bulan Mac 12-13. Sebab Mahathir takut
negeri-negeri Pakatan Rakyat seperti Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Kedah tak akan mengadakan pilihan raya. Jadi dalam UMNO sini berkocak sekarang ini soal tarikh pilihan raya. Walau bagaimanapun, kita Pakatan Rakyat bersiap sedia. Bersiap sedia pada bila-bila masa pun kita sedia untuk bertempur dengan Barisan Nasional. Boleh ataupun tidak tuan-tuan? InsyaAllah ya. InsyaAllah. Kerana itu saya nak sebut bab bajet. Bab bajet ini yang saya duk bincang dengan ahli-ahli ekonomi. Yang terakhir semalam mereka kata bahawa hanya orang-orang yang mendapat gaji 6,000 dan 7,000 sahaja boleh beli rumah yang harganya 400,000. Maknanya orang yang di bawah 6,000 tak boleh menikmati satu rumah yang selesa di kalangan pegawai dan kaki tangan kerajaan. Itulah sebabnya semalam pimpinan Persatuan Perumahan Malaysia dah buat bantahan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Kalau begini caranya, ya, begini caranya rakyat terutama yang berpendapatan rendah, pegawai-pegawai kerajaan dan kaki tangan tidak akan mendapat rumah yang selesa. Inilah dia penyelesaian UMNO Barisan Nasional untuk mengatasi masalah ketiadaan rumah-rumah yang selesa untuk rakyat. Kononnya mereka namakan bahawa program 400,000 dengan mereka yang dapat gaji 6,000, 7,000 sebagai rumahku, syurgaku. Ini bukan syurga, tuan-tuan, neraka nampaknya. Sebab rakyat ya yang di bawah pendapatan 6,000 tak boleh menikmati perumahan yang baik. Kemungkinan akan tetap merasakan rumah yang sempit biliknya, yang kecil, yang tak kondusif dengan pembinaan keluarga, apalagi dalam zaman yang serba mencabar ini. Jadi tuan-tuan, janganlah kita rasa begitu kata orang terpegun dengan belanjawan Najib ini. Belanjawan Pakatan Rakyat insya-Allah walaupun kita tidak dapat satu hebahan media seperti Barisan Nasional, tetapi alhamdulillah kertas yang kita keluarkan, yang kita edarkan oleh Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat kepada seluruh rakyat di negara kita ini, saya harap tuan-tuan dapat dan baca, di mana penyelesaian kita insya-Allah adalah lebih baik daripada Barisan Nasional. Itu pun macam kata Ketua Umum, banyak idea-idea kita daripada buku Jingga sudah pun dicedok oleh Najib Tun Razak. Najib ni tuan-tuan, dia suka kaban kopi daripada apa yang dibuat oleh Pakatan Rakyat. Ya, banyak idea-idea buku Jingga itu ya sudah diambil. Umpamanya bila kita kata kita nak bayar RM500 kepada guru-guru, kita tak payah isi borang yang serba sulit. Macam mana Barisan Nasional sekarang, orang yang berpendapatan 3,000 untuk keluarga, untuk isteri, suri-suri rumah tangga yang dah dapat 500 setiap orang dalam 3 juta orang lebih ni, akan mengisi borang yang pelbagai jenis borang. Sampai barangkali nak sampai RM500 tu, saya fikir banyak sangat borang yang diisi, orang pun akan give up. Apalah sangat RM500 dengan harga barang yang mahal pada hari ini. Nilainya tuan-tuan, RM100 kita pergi ke pasar untuk 1 minggu pun tak sama nilai barangannya 10 tahun yang lalu. Karena harga barang pada hari ini, bila diumumkan bajet yang ada pada hari ini, harga barang lagi naik. Dan UMNO Barisan Nasional gagal mengatasi kenaikan harga barang-barang yang begitu melonjak tingginya pada hari ini. Bajet yang diumumkan oleh Najib juga kononnya bahawa akan meringankan beban rakyat dalam banyak perkara. Saya rasa Pakatan Rakyat lebih realistik. Umpamanya kita sudah pun memberitahu bahawa akan ada gaji minimum RM1,100 satu bulan. Pihak Barisan Nasional dalam bajet, saya pun nak berhenti nak balik awal, insyaAllah. Terima kasih. Pihak Barisan Nasional tidak menetapkan RM1,100 macam Pakatan Rakyat.
Mereka mengatakan itu bergantung kepada produktiviti negara. Kalau negara ada hasil mahsul, ya, ada labaan-labaan yang lebih untuk mengukuhkan ekonomi, baru kita akan fikir untuk kita naikkan. Tapi sekarang Pakatan Rakyat, ahli-ahli ekonominya mengatakan sumber-sumber hasil ekonomi negara pada hari ini boleh menjadikan para pekerja, orang-orang yang kurang berkayakan, yang rendah gajinya akan dapat gaji minimum RM1.100 satu bulan. Bukankah ini suatu program yang realistik, tuan-tuan dan perempuan, yang dikemukakan oleh Pakatan Rakyat? Ya, kalau tuan-tuan baca hari ini, bandingkan, dan kita telah mulakan program-program untuk menegangkan kepada rakyat. Beberapa malam yang lalu kita kumpul semua pimpinan PKR di Ipoh untuk mendengar Saudara Hafizi Ramli, pengarah strategik kita, yang juga memberikan sumbangan yang besar kepada Pakatan Rakyat dari segi pemikiran ekonomi. Seorang anak muda yang pintar dari Terengganu yang banyak memberi sumbangan, termasuk dia adalah salah seorang yang menulis buku jingga itu, yang menjadikan Barisan Nasional pada hari ini memang akur bahawa buku jingga ini mempunyai kesan yang besar kepada rakyat. Walau bagaimanapun, sebelum saya berhenti, saya nak balik cepat kerana besok nak ke Sabah jam 6.45 pagi, insyaAllah. Saya nak sebut bagaimana UMNO dan Barisan Nasional, khususnya UMNO, masih meneruskan kerja-kerja mungkar di negara kita ini dengan menyebarkan video seks. Beberapa hari yang lalu, PKR cabang Kuala Kangsar yang dikepalai oleh Ustaz Zulkifli Ibrahim, Ketua Penerangan PKR Perak, buat bantahan ke Balai Polis Kuala Kangsar kerana Ahmad Maslan, Ketua Penerangan UMNO, Timbalan Menteri, ya, sanggup turun ke negeri Perak, kumpulkan ahli-ahli ESCO, termasuk Menteri Besarnya, ya, Menteri Besarnya, kawan saya juga, anak murid saya, ya, menengok video seks kononnya Anwar Ibrahim di Kuala Kangsar di Dewan Merdeka, ya, pegawai kerajaan, lalu telah dibantah oleh Pakatan Rakyat Kuala Kangsar, dikepalai oleh Ustaz Zulkifli Ibrahim baru-baru ini. Ini menunjukkan bagaimana UMNO sudah kehabisan modal. Itulah yang digunakan untuk memburuk-burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu, kita juga menengok bagaimana UMNO sanggup melakukan perbuatan mungkar dengan mengaibkan orang, termasuk hari ini anak Lim Guai Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, pemimpin tertinggi DAP pun sanggup diaibkan, walaupun telah dinafikan oleh kedua ibu bapa mereka. Anak yang baru berumur 16 tahun kononnya terlibat dalam insiden pelakuan seks dengan orang lain, dibuat, diaibkan di dalam media yang dikuasai oleh UMNO, di mana bloggers UMNO yang hari ini yang dibayar oleh Najib Tun Razak dengan bayaran yang begitu lumayan untuk semata-mata mengabui mata rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu di luar bandar, supaya percaya bahawa pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat ini moral mereka adalah rendah. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional bagi menjamin tali hayat mereka tetap tersambung sebelum mereka akan dikuburkan oleh Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum ke-13 akan datang. Saya nak berhenti di sini sekali lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua, insya-Allah, walaupun dalam kesejukan pada malam ini, jiwa kita akan tetap merdeka. Kita tidak menjadi jiwa hamba. Sebaliknya, kita dapat memerdekakan diri kita untuk memberikan kemenangan kepada rakyat dalam pilihan raya umum ke-13 akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Reformasi.